Assalamualaikum and a very good morning to all my beloved students. So today, 25 May 2021, we will continue with our next subtopic in the chapter 4 periodic tables of elements, which is element in group 1. Okay. So today we will do the group 1. Okay, cikgu tak nak jumut dengan kita punya nota PowerPoint. So hari ni cikgu akan buat nota yang lebih ringkas lagi untuk awak. So you will understand more lah bila you tengok nota yang cikgu buat ni lah. Okay. Okay, group 1 juga dikenali sebagai alkali metal. Okay, alkali metal. Atau kita panggil sebagai logam alkali. Yeah, dia logam, tapi logam yang ada sifat alkali. Okay. Right. So, apa yang you perlu tahu dalam group 1 ni? Okay, yang first kali, apa yang you perlu tahu adalah dia punya physical properties. Physical properties. Physical properties ni adalah dia punya sifat fizik lah. And then yang kedua, apa yang you perlu tahu juga, dia punya okey, semua yang kita akan bincangkan nanti, physical properties ni pun dia akan, kita kata dia going down the group lah. Going down the group. Ya, going down the group. Maksudnya menuruni kumpulan. Nanti kita akan cerita lebih panjang lagi. Ya. And then, apa lagi kita perlu tahu? Dah tentulah, physical mesti ada chemical properties. Chemical properties pun sama. Going down the group, bagaimana dia punya chemical properties? Dengan apa dia boleh bertindak balas? Okey, yang ketiga, apa yang you perlu tahu adalah dia punya change in reactivity of elements going down the group. Perubahan kereaktifan sesuatu unsur itu apabila dia menuruni kumpulan satu. Ya. So, apa yang berlaku semasa dia menuruni kumpulan tu, kumpulan satu itu. Okay, so itu tiga benda. The main things you have to know about the group 1. Okay, so we will start from here. Okay, first you have to know lah the elements in the group 1. Elements in the group 1 from start. Okay, from up to down lah. The first one is cikgu hafal dengan cara Li, na kahwin Robert sebab Fras. Cesium cesium sebab cos Fras. Fras. Francium Fs ke Fr ke, ya. So nak tengok balik lah tu, ya. Kita kena rujuk balik kita punya cikgu tengok balik kita punya sorry ya. Okey, kita buka balik francium Fr. Okey, Fr mana Fr? Okey, Fr tadi ya. So ni menuruni kumpulan. Kalau susah kita tengok kat sini je lah. So group elements in group 1, lithium, Lina, kahwin, Robert, rubidium, sebab, sekali lagi, cos, Fras, francium. Okay. So we have 6 elements in group 1. Okay. How we want to recognize the elements in group 1? The elements in group 1, macam mana kita nak kenal dia? Have 1 electron valence, ya. Dia ada 1 electron valence. Maksudnya electron valence, elektron yang berada pada the outermost shell. Maksudnya electron valence ni elektron yang berada pada petala yang terakhir dalam kita punya electron arrangement kita.
Okay, so itu yang awak perlu tahu tentang kumpulan 1. Okay, unsur-unsur dalam kumpulan 1. Okay, so going down the group, dia ada dia punya sifat pula. Ya, going down the group. Maksudnya apabila menuruni kumpulan, dia ada dia punya sifat dia. Nanti kita akan terangkan. Kalau menuruni kumpulan, dia makin reaktif ke ataupun dia kurang reaktif ke, itu kena tengok balik. Okay, and then the things we have to know about next is the physical properties. What is the physical property? Physical properties ni suatu benda yang you boleh tengok dia. You boleh pegang dia. You boleh tahu sifat dia. Okay. So yang pertama sekali dia adalah solid. Dia wujud dalam bentuk solid at room temperature lah. Pada room temperature dia wujud dalam keadaan solid. Kemudian dia juga adalah grey solid, grey color. Maksudnya dia logam yang berwarna kelabu. Semua logam berwarna kelabu. All the metals which is grey color, but only 2 metals have a brown color, okay, which is copper and aurum sahaja. Yang lain semua warna kelabu. Okay. Grey color ni dah tentulah dia ada shiny surface lah. Dia permukaan dia berkilat. Cantik lah. Okay. And then apa lagi yang kita perlu tahu? Yang ketiga adalah dia ni soft. Okay, lembut. And can be cut with a knife. Lembut dan boleh dipotong. Soft dan juga can be cut lah. Can be cut by a knife. Maksudnya boleh dipotong dengan pisau. Okay, itu dia punya ciri yang sangat-sangat unik. Tidak ada logam boleh dipotong dengan pisau kecuali unsur daripada kumpulan 1. Okay, so dia adalah logam yang sangat lembut lah. Logam yang lembut. Okay, and then dia punya ketumpatan dia ataupun dia punya density dia rendah. Density dia lower compare. Dia bukan lower sangat, tapi dia compare to another metal. Maksudnya logam daripada kumpulan yang lain, another metal. Okay. So itu sifat dia. Okay. And then the last one about The last one about the physical properties is boiling point and melting point is lower compare to another metal. Kita tahu metal dia punya melting point and boiling point dia sangat tinggi. Takat lebur dan takat didih metal adalah tinggi. Tetapi untuk group 1, the melting and boiling point is lower. Lower ni dia compare dengan metal. Tapi kalau dia compare with non-metal, dah tentulah dia punya boiling point and melting point dia lagi tinggi. Cuma kalau dia compare dengan metal yang lain daripada kumpulan 2, kumpulan 13, unsur peralihan, transition element, so yang itu semua dia lagi rendah. Dia antara yang rendah. Okay? So itu yang you perlu tahu. Okay, yang kedua. Kemudian apa lagi yang you perlu tahu tentang physical properties dia adalah dia punya size dia. Okay, size dia. Atau kita panggil bahasa Inggeris size ataupun atomic radius. Jejari atom. Ataupun dia punya size dia. Okay. Size dia going down the group. Ni kita cerita tentang going down the group. Okay, going down the group. Going down the group, the size will become bigger. Okay, size will become bigger. Why? Because the number of shells that occupied with electron will increase. Maksudnya di sini
Bila menuruni kumpulan, saiz semakin besar. Sebab apa? Kerana bilangan petala shells yang berisi dengan elektron akan bertambah. Okey, bilangan petala tu makin bertambah, jadi dia makin besar lah. Kan? Macam mana kita nak tahu shell dia bertambah? First kali, kalau dia lithium, dia 2.1. So, dia ada 2 shell saja. And then, kemudian, natrium, dia 2.8.1. So, dia ada 3 shell. And then Kalium 2.8.8.1, dia ada 4 shell. Makin bawah makin banyak dia punya shell dia ataupun makin banyak dia punya petala. So dia punya size akan jadi semakin besar. Bigger. Macam ni kan, 1, 2 shell and then 3 shell. So saya makin besar lah. Ni kumpulan. Okay. And then okay. So kita nak terangkan tentang takat lebur dan takat didih dia. Apabila size atom bertambah when the size of atom increase, ni going down the group size of atom increase, the apa? Okay, the melting and boiling point will be weaker, akan semakin lemah. Okay, so less heat is needed to overcome these forces. Okay, apa yang dimaksudkan di sini? Kenapa bila menuruni kumpulan, bila saiz dia semakin bertambah, melting and boiling point dia semakin lemah? Kenapa pula? Kalau ada saiz besar, sepatutnya melting and boiling point dia semakin kuat. Tidak pada situasi ini Kita kena tahu di antara atoms unsur logam ataupun kita kata atom logam ni, the atoms of metals ni, dia terikat dengan kita panggil dia sebagai ikatan logam ikatan logam. Ikatan logam ni atau kita panggil sebagai metallic bond lah. Metallic bond ni bila saiz dia kecil cikgu tunjuk kat awak Okey, ni contoh saiz dia kecil. Bila saiz dia kecil, jarak dia rapat. Okey. So metallic bond is between atom yang berada di sebelah dia. Okay, so cukup takat ni je lah lukiskan. Okay, so dia sangat rapat. Okay, sebab itu dia punya daya tarikan dia kuat kalau saiz dia kecil. Tapi kalau saiz dia besar, okay, contoh saiz dia besar. Saiz dia besar. Saiz dia besar, dia meninggalkan ruang, dia ada ruang-ruang dia. Dia akan menjarakkan atom-atom itu di antara satu dengan yang lain. So, dia punya saiz semakin besar, jadi dia punya metallic bond become weaker. Metallic bond become weaker. Ikatan logam dia semakin lemah di antara satu dengan lain. Okay, kalau the size of atoms is small, so the metallic bond will become stronger. Okay, so itu menerangkan tentang melting point and boiling point. Why? When going down the group, the size of atom increase, but the melting point and boiling point will be weaker. Means the metallic bond become weaker. Okay, because the size tadi lah. So the less heat is needed ataupun required to overcome these forces. Okay, so itu kita menerangkan tentang sifat fizikal dia. Okay, sifat fizikal dia. Okay, now we will continue with the chemical properties. Chemical properties. Sifat kimia dia. Okay, macam mana kita nak tentukan dia punya sifat kimia? Kenapa dia ada sifat kimia? Okay, seperti yang you tahu, secara umum dia, every atoms want to achieve a stable ataupun the octet electron arrangement.
Ya, sebab apa? Dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stable. So apa yang dia perlu buat? Kita tahu kenapa dia punya chemical properties dia for group 1 ni sama. Semua sama. Sebab group 1 have a 1 valence electron. Okay. So sebab apa dia ada chemical properties yang sama? Why? The chemical properties of group 1 is same with each others because it have, or kita boleh cakap because the atoms in group 1 have the same electron valence. Ya. Same electron valence. So dia ada electron valence yang sama iaitu 1. Okay, so dia ada sifat kimia yang sama. So all group 1 elements have similar chemical properties. Means kalau sodium can react with oxygen, so the lithium also can react with oxygen. So itu maksudnya sifat kimia yang sama. Kalau dia tak boleh bertindak balas dengan alkali, contoh lithium tak boleh bertindak balas dengan alkali, so kalium juga tidak boleh, potasium juga tidak boleh bertindak balas dengan alkali. Itu contohlah. Okay. So untuk chemical properties for group 1, kita ada 3 chemical properties. The first one is the reaction between group 1 with water. Okay. And then the second one, the reaction with oxygen. And then the third one, the reaction with chlorine gas. Okay. So ada 3. Okay. 3-3 ni nanti, yang pertama ni cikgu akan buat lah. Kita akan buat sama-sama dalam makmal nanti. Kalau kita balik ke sekolah ni adalah eksperimen wajib ya. Eksperimen wajib. Okay. So simple. Kita ambil satu contoh untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, cikgu guna pen. Okay, untuk yang pertama, lithium, kita ambil alkali logam yang pertama. Kita ada contoh lithium plus with water. Okay, so bila kita campakkan lithium ke dalam air, apa yang berlaku? Lithium ni akan bertindak balas dengan air, akan react with water to produce lithium hydroxide. Okay, plus with H2, plus with hydrogen gas. Okay, itulah yang akan berlaku. So dia membentuk lithium hydroxide with H2. Okay, kalau ni tak imbang lagi kan, so kita letak lithium 1 dah betul, H2 ni 2 betul, oksigen 1, hidrogen sini, hidrogen ada 3, so sini ada 3 hidrogen, so kena letak 2 di sinilah. So 2 di sini, sini pun kena letak 2 lithium, sini pun letak 2. So kita dapat. Okay, so balancing electron. Okay, number 2, kita cuba pula pada potassium. Okay, kalau potassium pun sama, K plus with H2O. Also, we got KOH, ya, potassium hydroxide plus with H2. Sama, tindak balas yang sama. So, 2. Okay, so itulah yang berlaku. Okay, so apabila potassium bertindak balas dengan water, dia menghasilkan potassium hydroxide solution di sini. And then lithium hydroxide solution. Hydroxide di belakang ni menunjukkan dia adalah alkali. That's why we call it as a alkali metal. Bila dia larut dalam air ataupun bila dia bertindak balas dengan air, dia menjadi larutan yang beralkali. Ya, beralkali. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, tindak balas dia dengan oksigen. Okay, yang kedua tindak balas dia dengan oksigen. Kalau tindak balas dengan oksigen, yang pertama kita ambil dia punya, kita cuba dengan natrium pula. Natrium plus with oksigen. Okay, bila dia bertindak balas dengan oksigen, ini proses ni kita kena bakar dia lah. Kita kena panaskan dia. Pembakaran lah. Baru dia boleh bertindak balas dengan oksigen. So dia akan dapat natrium ataupun sodium oxide. Okay, simple saja. Ya, sodium react with oxygen, we will get sodium oxide. Okay, so tak balance, tak 2 di sini, 2, oksigen 2 ni 1, letak 2, 2, 4, okay, sini 4, sorry. So 4 natrium. Okay, yang kedua kita cuba pula dengan rubidium, katakan rubidium.
plus with oxygen, we also get the same results, which mean right, rubidium oxide. Okay, so sini 4, sini 2. Okay, so hasil dia sama. Okay, so benda yang sama juga kita hasilkan kalau bertindak balas dengan oksigen. Okey, yang ketiga tindak balas tadi cikgu kata dengan klorin. Okey, kalau dengan klorin pula, apa yang kita hasilkan? Kita akan hasilkan larutan ataupun kita panggil chloride solution. Chloride solution. Contoh kita buat, okey, kita ambil K plus with chloride, we will get potassium chlorida. Itu sajalah. Kita dapat potassium chloride. Ini garam ya, garam. So dia adalah solution dalam bentuk larutan. Okey, so kita balancekan dia. Sini 1, klorin 2, sini kena letak 2, sini pun kena letak 2. Okey. So potassium react with chlorine to form potassium chloride. Okay, number 2, we try with lithium plus chlorine, so we will get lithium chloride. So sama juga 2. Okay, so itu 3 chemical properties for group 1. Okay, so apa yang lithium boleh, potassium juga boleh. Apa yang sodium boleh, rubidium juga boleh. So semua chemical properties and physical properties dia sama. Okay. So itu adalah dia punya sifat kimia dia. Alright. Tetapi okay, apa yang membezakan dia adalah dia punya reaktiviti. Atau kita panggil sebagai kereaktifan. Kereaktifan dia berbeza. Macam mana kita nak tahu kereaktifan ni apa? Kereaktifan ni adalah dia punya reaction dia towards the reactant yang dia react tu. Contoh kalau klorin dengan potassium and chloride, bila dia bertindak balas tu reaction dia macam mana? Kalau lithium and chloride, reaction dia macam mana? Contoh kalau potassium and chloride ni, kita punya tindak balas dia adalah kita letak dia dekat dalam suatu bekas pembakar, tabung pembakaran ya. Potassium kita letak dalam satu bekas. Sini potassium, and then kita akan panaskan ataupun kita akan bakar potassium tu. Kita akan bakar dia, and then kita masukkan ke dalam gas klorin. And then dia akan bertindak balas dengan gas klorin itu, menghasilkan nyalaan ataupun dia akan terbakar. Macam mana cara dia terbakar? Terbakar dia dengan nyalaan warna apa? Kalau lithium pula dengan klorin, dia terbakar dengan nyalaan warna apa? Okay, itu yang kita nak tengok. Kalau macam lithium, kita masukkan lithium dalam air. Lithium tindak balas dengan air. So, kita potong-potong kecil lithium kita masuk dalam air, apa yang akan berlaku? So, kalau lithium dia akan bergerak secara perlahan dalam air. Tapi kalau potassium, bila kita masukkan, dia akan bergerak laju di dalam air, and then dia akan keluarkan spark ataupun dia akan keluarkan api. Menunjukkan dia punya kereaktifan. Bermaksud going down the group, going down group 1, the reactivity of metals increase. Menuruni kumpulan, kereaktifan unsur kumpulan 1 semakin bertambah. Kenapa? Itu yang kita kena tahu. Why? Kenapa dia punya kereaktifan dia semakin bertambah? Itu yang penting kita kena tahu. Kenapa? Okay, kenapa dia punya kereaktifan dia semakin bertambah? Okay, first sekali bila you nak cerita, you kena cerita tentang size dia. Okay, what is the tendency of group 1? Okay, kita tahu group 1 dia belakang dia ada 1 elektron valent, 2.1, 2.8, 2.8.1,
2.8.1, 2.8.8.1. So, belakang dia semua ada 1. To achieve a stable octet arrangement, the group 1 element, the atom of the group 1 element is tendency to donate 1 electron. Maksudnya dia kena pastikan di depan dia sama ada dia 2 ni duplet, and then dia 8 ni maksudnya dia akan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dia punya kecenderungan dia, tendency dia adalah to donate the electron. Okay. Donate the electron. Okay, so kita tengok macam mana dia nak donate elektron ni. Okay, first one, bila dia react, so dia akan donate. Bila dia react, masa tu dia akan donate dia punya elektron. And then the other reactant akan terima, akan receive the electrons. First, bila you nak terangkan tentang soalan ni, dia punya kereaktifan dia, first kali, going down the group, the size of atoms is increase. Ataupun semakin tinggi ataupun semakin besar. Okay, yang kedua, bila you cerita tentang itu, apa pula you nak kata? Going down the group, the size of atom is increase. Okay. And then you bagi tahu apa? Jarak. Ya. Jarak kita kata the distance between nucleus and electron valence becomes further away. Ya. The distance, jarak di antara nukleus, ya. Dalam nukleus. Okey, cikgu tunjuk sikit. Okey, dalam nukleus ada proton, positive charge. Nukleus di luar dia ni ada elektron. Elektron bercas negatif, ya, bercas negatif. Okay. So, apabila saiz tu semakin besar, jarak proton positif, elektron negatif. Jadi, dia akan saling menarik di antara satu dengan yang lain. So, menyebabkan saiz tu, kalau jarak tu semakin jauh, so elektron tu semakin jauh daripada kita punya proton kita. Kalau saiz tu semakin besar, elektron yang berada pada shell paling luar tu dah jauh sangat jarak dia. So, dia punya daya tarikan dia pun akan menjadi semakin lemah. Okay. So, bila daya tarikan dia semakin lemah, dia semakin mudah untuk dilepaskan. Okay, contoh kita buat ayat yang ketiga. The distance between nucleus and electron valence become further away. Dan yang ketiga, the force of attraction between what? Between nucleus and electron valence become weaker. Semakin lemah. Ya. Semakin lemah. Apabila dia semakin lemah, the force of attraction between nucleus and electron valence become weaker. So, the electron will be easier to donate. The electron will be easier to donate. Yeah. The electron will be easier for the atoms to donate. Maksudnya semakin mudah atoms itu untuk mendermakan dia punya elektron sebab jarak semakin jauh. Sama macam awak lah. Kalau awak dekat dengan cikgu, cikgu panggil awak, cikgu boleh tangkap awak. So awak tak boleh lepas dari cikgu. Tapi kalau jarak awak dengan cikgu semakin jauh, kalau cikgu panggil pun awak akan senang untuk keluar. Jadi sebab itulah saiz semakin besar, jadi dia punya kereaktifan dia semakin berkurang. Ya. So yang ni awak kena ingat. Ada 4 ayat di sini. Cikgu ulang balik. Yang pertama sekali, going down the group, the reactivity of group 1 will increase because the size of atoms, kita kena sebut perkataan atoms, ya. Kita terangkan tentang atom. The size of atom is increase. And then yang kedua,
bila saiz atom besar, so kita nak cakap the distance between nucleus dalam dia ada proton bercharge positif. Nucleus and electron bercharge negatif. Become further away. So semakin jarak tu semakin jauh. Okay. Bila jarak semakin jauh, the force of attraction, daya tarikan dia between nucleus and electron valence become weaker, semakin lemah. So the electrons will be easier for the atoms to donate. Atau kita kata the atoms will be easier to donate the electron. Kita ubah saja ayat tu. Okay. So itu berkaitan dengan dia punya reactivity. Okay. Alright. So kita habis group 1. Ya. Okay. So cikgu ulang balik sikit secara summary dia, apa yang awak perlu tahu group 1, dia punya elements lah, lithium, sodium, calcium pula ni. Bukan calcium, kalium ya, kalium ataupun potassium, rubidium, cesium and francium. Why? It is in a group 1 because it have one valence electron. Okay. Physical properties dia you boleh baca ya, dia adalah metal. So metal dia solid at room temperature, grey color, soft, density lower than the others metal, boiling point, melting point is lower compared to other metals. Atomic radius dia, size dia bagaimana, kenapa size dia besar, boleh tengok balik, cikgu dah terangkan tadi. And then chemical properties dia ada 3 ya. Dia boleh tindak balas dengan air, boleh tindak balas oksigen, boleh tindak balas dengan klorin. Okay, so eksperimen kita akan buat tentang chemical properties ni, yang mana yang kita boleh buat, kita buat nanti kalau kita boleh bersemuka balik ya. Okay, reactivity yang terakhir, macam mana, kenapa going down the group the reactivity increase. So cikgu dah terangkan tadi kenapa dia increase. Okay, so your activity, tak payah buat latihan lagi, cikgu tunjukkan awak ya. Activity you kena buat adalah tugasan you muka surat 68 pula. Muka surat start dengan 67, 68. Okay, experiment 4.1, no need to do it. Experiment 4.1, no need. Okay, no need to do it. Then we go to page 72. Page 72 on your chemistry module A plus you tu. You buat yang C tu semua, and then you buat juga D pada muka surat 73. And then E pun buat juga. E pada muka surat 74. Uji kendiri 4.4 tak payah buat lagi. Ya. Cukup sekadar itu, maksudnya awak hanya buat nota sajalah. Ada nota di situ kan. Yang awak tak tahu nanti bagi tahu cikgu. Kita akan cuba untuk selesaikan. Okey, maafkan cikgu atas kekurangan pada video kali ini ya. Tapi cikgu cuba buat juga yang terbaik untuk awak. Ya, cikgu harap awak boleh faham dengan jelas apa yang cikgu sebutkan. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Ya. Nota ni nanti cikgu akan masukkan dalam you punya group lah. Nota boleh masuk dalam group walaupun tak cantik mana pun nota ni, tapi boleh juga digunakan sebagai rujukan awak. Sebab nota ni ringkas lah. Dia ringkas. Okay, that's all for today's. Thank you. We will see you at the next class. Thank you.